Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya, marilah sama-sama kita ucapkan syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah hidayahnya, dengan kasih sayangnya, kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala dapat bersama-sama menunaikan waktu maghrib berjamaah. Yang saya hormati Tuan Pengerusi, Yang Mulia Tuan Imam Tuan Bilal, Pengerusi Jawatan Kuasa Dakwah, ahli-ahli Jawatan Kuasa Muslimin Muslimat yang dihormati. Alhamdulillah, banyak masjid surau dah kembali memulakan majlis-majlis ilmu, dan saya lihat di beberapa surau dan masjid, setengah daripada para jemaah tu masih nampak sugur, masih sedih. Sedih kerana Ramadan telah meninggalkan kita. Pada malam ni, walaupun Ramadan dah meninggalkan kita, kita di bulan Syawal, masih nak cakap bab puasa. Walaupun Ramadan dah tinggalkan kita dan kita nak dapat kembali bertemu dengan Ramadan ini setahun lagi. Mungkin ya, mungkin tidak, kita akan bertemu. Namun saya yakin, saya percaya bahawa tuan-tuan muslimin muslimat, sepanjang Ramadan yang lalu, tuan-tuan telah beristiqamah dan telah berusaha untuk mendapatkan puasa yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu puasa yang benar? Melaksanakan puasa dengan keimanan, dengan penuh keimanan, dan kita mengharapkan pahala dan redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Sesiapa yang berpuasa Ramadan diikuti dengan keimanan, yakni dia yakin bahawa Allah lah yang perintahkan ini, dan dia mengharapkan pahala-pahala yang dijanjikan Allah, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Tuan-tuan muslimin muslimat, kita kalau kita tengok dari sudut falsafah, tadi dari sudut syariat, dari sudut falsafahnya, kalau kita pandukan kepada beberapa hadis sahih, adalah jelas bahawa Ramadan yang Allah beri sebulan lepas itu sebenarnya adalah satu bulan untuk mendisiplinkan kita, mengatur kembali pola hidup kita ni supaya kembali betul. Sebab selama setahun kita hidup ni, kadang-kadang kita kelecok. Macam kereta api tu tayar tergelincir. Kalau kita beli kereta sama
kereta terpakai. Dalam masa setahun tuan-tuan pakai mesti kena bawa pergi ke bengkel untuk cek balancing dia, alignment dia. Seolah-olah gitulah. Kalau kita tak cek, kita bawa saja dalam perjalanan setahun tu, kerana dia lambat lubang, tayar tu melentung dan sebagainya, maka balancing dia lagi, alignment dia lagi, menyebabkan haluan kereta itu tak betul. Walaupun kita nampak di luar cantik bunga dia, sebelah sana dia makan separuh, dia tinggal awal. Jadi demikianlah dari segi falsafah itu, Ramadan itu Allah nak mengatur kembali pola hidup yang sihat setelah setahun. Sebab itulah kalau kita tengok kepada pandangan pakar-pakar dalam dunia, tak kira dah Muslim ke non-Muslim ke, tidak ada yang boleh menafikan bahawa umat Islam lah yang paling sihat di dunia. Sihat umat Islam ni, kerana agama Islam ni agama yang datang dari Allah, dan Allah tahu masalah manusia. Setiap hari kita, Allah dah training tak sebenarnya dua kali seminggu tu kita puasa pada hari Isnin dan juga Khamis. Itu training yang berterusan. Kemudian pada hari-hari putih setiap bulan 13, 14, 15. Dan kemudian Allah Ta'ala berikan sebulan Ramadan itu sebenarnya adalah training kepada kita. Maka sebulan yang kita manfaatkan sewaktu Ramadan itu jangan kita abaikan setelah masuknya Syawal. Jadi mesti ada wasi antara Ramadan dengan Syawal itu, supaya kita tidak kembali ke tabiat asal kita. Sebab apa tuan-tuan? Bulan puasa ni, training sebulan tu Allah buat tu, memang kita pun jadi luar biasa. Mana ada bulan-bulan lain yang kita baca Quran lebih banyak berbanding bulan Ramadan, yang kita berzikir, kita beriktikaf. Di bulan Ramadan lah orang buat witir 30 hari itu tak pernah terlepas. Bulan-bulan lain terlepas kadang-kadang. Jadi bila tamatnya Ramadan, kita kena sambung dengan Syawal ini supaya kita tidak kembali kepada tabiat asal kita tadi. Kerana Syawal itu pun kita kena mencapai matlamat dia. Apa sebab, apa falsafah di segi falsafah dia Syawal itu? Sebab maksud Syawal ni juga adalah timbangan. Kalau tuan-tuan ambil daging dan tuan-tuan letak mata daging, tuan-tuan tengok dia satu naik, satu turun. Maka yang naik itu dah Syawal. Ataupun kita tengok ekor haiwan, kita tengok ekor kucing ke bawah, ekor kambing ke bawah, ekor ayam ke bawah, tetapi ada satu jenis ekor yang naik ke atas. Akrab, itulah kala jengking. Tuan-tuan tengok ekor dia tu dia naik ke atas. Itulah yang dinamakan Syawal. Maka erti Syawal itu adalah naik, meningkat. Jadi kalaulah kita ni sesudah tamatnya Ramadan kita tak naik, kita turun, maka itu bukannya Syawal. Syawal itu mestilah meningkat ke atas. Apakah sebenarnya yang meningkat? Yang pertama, meningkatnya ilmu kita. Sebab pada bulan Ramadan ni subhanallah, saya sepanjang Ramadan saya sempat bersolat tarawih di masjid sendiri 2 hari dah sempat. Tempat lain kena pergi tempat lain, jemputan, ceramah.
Saya tengok orang Lembah Kelang ni bagus. Nak banding kampung saya Terengganu, jauh. Dari segi penghayatan dia, kehendak dia, istiqamah dia tu. Jadi hari ni kata-kata tempat saya pergi tu, orang kata kalau Ramadan itu awalnya penuh, tengah separuh, penghujungnya tinggal 2 sah, tak boleh pakai. Saya tengok setengah-setengah masjid tu, hujung-hujung tu makin penuh, makin ramai. Jadi majlis-majlis ilmu pun banyak bulan Ramadan ni. Jadi kita sudah tentulah mengambil peluang tu. Maka bila mendengar tazkirah-tazkirah ini, meningkatlah ilmu kita, pemahaman kita. Maka apabila meningkatnya ilmu kita itu juga meningkat amal kita. Ramadan tu kita banyak buat lah, tarawih, iktikaf, zikir, kita baca Quran. Ramadan ni luar biasa Allah. Jadi pada Ramadan itu kekuatan. Biasanya orang yang istiqamah lah, semua harta istiqamah ni selalu tak dapat bersama berjemaah. Orang Ramadan ni boleh 30 hari boleh. Sebab apa? Lepas bangun sahur semangat nak mendatangi rumah Allah itu. Itu training tu. Dia datang. Cuma kita bimbang ni, yang sayangnya ada juga orang naik pada Syawal, dia naik. Tapi yang naik bukan tadi, yang naiknya adalah kolesterol. Kolesterol naik, diabetes naik. Di kampung saya masa sambutan raya itu nampak ramai orang terkejut. Ingat menyangka puasa raya tu hari Selasa. Jadi orang tak prepare setengahnya. Pagi raya tu minum makan semalam tu. Lepas tu minum air tuak. Lima hari keempat tu air tuak lagi. Itu diabetes naik. Kena kawal lah ya, makan ni kena kawal. Jadi tuan-tuan, bila kita bercakap tentang puasi tadi, antara Ramadan dengan Syawal ini ada satu bab, ada satu perkara sunat yang sangat dituntut. Dia yang ada hubungan dengan bulan Ramadan yang baru kita tinggalkan. Sebab bila habis puasa Ramadan tu bukan bermaksud dia habis begitu. Dia masih ada tuntutan-tuntutan yang mesti kita mengiringi dia. Macam juga kita solat. Solat fardu kan akan ada sebelumnya sunnah rawatib. Qabliyah sebelum fardu, ba'diyah selepas fardu. Jadi bab puasa Ramadan ada satu tuntutan yang sangat dituntut, iaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Hari ini 26 Syawal. Ada 4 hari lagi peluang untuk puasa. Jadi baru-baru ni di WhatsApp saya tengok di media sosial ni ada pula perbahasan pula. Netizen ni dia asyik suka nak bahas. Sebab tu kena tanya ustaz, kena tanya orang yang faham. Jadi dia bagi pandangan, dia kata ada, mungkin dia dengar orang sebut, dia kata tak sahih, dia kata puasa 6. Tak mau dengar lagi. Tak sahih. Sahih lagu mana? Yang ada khilaf ni sama ada kita nak mengerjakan puasa 6 itu berterusan pada Syawal yang kedua. Kita nak buat 6 hari betul-betul. Itu ada kata gitu, yang afdal gitu. Tapi ada pandangan dari kalangan fuqaha ini menyatakan boleh kita buat secara berselang-selang. Kita nak buat 2 hari jihad dulu sambung, tak ada masalah, boleh. Jadi benda khilaf ni tak perlulah kita polemik benda tu. Nak buat, tak nak buat direct buat. Kita kritik orang pula benda kan. Sebab khilaf kan, banyak pandangan dia punya para fuqaha. Itu tak apalah, nak buat awal atau nak buat selang-selangnya, hari ada beberapa hari lagi boleh buat lagi. Tapi yang masalahnya orang tak mahu puasa. Orang tak mahu tu. Bila kita tanya kenapa, tak tahu. Rumah buka banyak kot.
Saya 3 hari raya, mula-mula di jabatan, jabatan, lepas tu fakulti berapa, lepas tu universiti, 3 hari makan rendang, makan lemang. Apakah alasan kita tak nak buat sedangkan ada hadis sahih yang mulia? Hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal, kana saumat dahar." Sesiapa yang berpuasa penuh Ramadan dan diikuti 6 hari sahaja, yakni Syawal, pahalanya sama dengan setahun. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis sahih, dan diperteguhkan, dikuatkan lagi, ditekankan lagi dengan hadis Imam Ad-Darimi, sabda Nabi SAW, "Siyam syahri bi arsya sittati ashhurin wa sittati ayyamin ba'dahunna bi syahraini wa dzalika tamamul sana." Barang siapa yang berpuasa sebulan disamakan dengan 10 bulan, dan berpuasa 6 hari selepasnya disamakan dengan 2 bulan puasa, maka kedua-dua itu dicampur genaplah setahun. Masuk hadis ni, sebulan Ramadan tu, sebulan kita puasa tu nilainya 10 bulan menurut hadis ni. Dan kita berpuasa 6 hari pada bulan Syawal itu nilainya adalah 2 bulan. Jadi setahun. Jadi tuan-tuan bayangkanlah, kalau kita nak dapatkan pahala berpuasa setahun ni, kita kena puasa 360 hari. Tetapi sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala ni kepada umat Muhammad ni, dahlah Ramadan tu diberi dah kat kita, dan pahala Ramadan kita tak sama dengan pahala umat-umat terdahulu. Ramadan kita dapat di bulan yang turunnya Al-Quran, bulan dalamnya ada pengampunan, pintu-pintu pengampunan, bulan penuh berkat, bulan yang rahmat, dibuka semua pintu syurga, ditutup semua pintu neraka, diterima doa-doa yang mustajab, dan diberikan Allah malam Lailatul Qadar. Diberi kita tu bersama 1000 bulan. 1000 bulan tu 84 tahun. Mana ada umat lain boleh dapat 84 bulan tu, 84 tahun tu. Katakanlah kita ni 20 tahun terakhir kita dapat 20 tahun terakhir sebelum kita bertemu Allah tu, kita dapat 20 bulan. Tuan-tuan kali 84 tahun kali 20, maknanya lebih panjang daripada umur umat-umat terdahulu. Kita ni walaupun umur Allah bagi kepada umat Muhammad ni antara 60-70, ada kurang, ada lebih. 2 hari lepas, seorang staf di tempat saya kerja, 34 tahun umur. Pukul 1 tu dia tengah host satu program kan, sehat lah nampak kan, tak sakit. Selepas habis tu dia tumbang, meninggal dunia. 34 tahun. Ada orang Allah beri lebih sampai 80 dan sebagainya, tapi usia umat Muhammad antara 60 hingga 70. Tetapi Allah beri kepada umat Muhammad ni melebihi umat-umat yang lain. Habis Ramadan masuk Syawal, offer pula daripada Allah, hanya melalui sabda Nabi SAW, iaitu pahala berpuasa selama setahun. Ibaratnya tuan-tuan, kalaulah ada satu company ni dia offer kat pekerja dia. Dia kata, tuan-tuan, tahun 2023 ni tuan-tuan datang kerja Januari, kena kerja 30 hari, tak boleh lepas 1 hari, penuh 30 hari. Kemudian pada bulan Februari tuan-tuan mari kerja daripada 1 hingga 6 hari je. Lepas tu boleh kumpul semua, kakak bawa balik rumah, gaji dibayar setahun. 31 Ogos 2023, 1 bulan tu baru masuk kerja. 1 bulan masuk kerja. Demikianlah seterusnya dibayar setahun. Saya rasa tak ada orang akan tolak pakej tu.
Kalau orang tu tolak package tu rasa kita tanya pula kenapa tolak. Arwah ayah saya dulu dia cerita. Arwah ayah ni cerita saya. Dia kata ayah dulu di kampung di Marang. Masa tu kerajaan offer untuk tanam, dapat tanam, mari daftar. Pergi buka tanam. Pakai apa? Pacak-pacak pasang gitu je. Siapa nak tanam pergi. Ayah kata ayah tak pergi kata. Kenapa ayah tak pergi? Oh, itu masalahnya ayah tak pergi. Jadi bapa saudara abang dia tu pergi, dapatlah banyak tanah dapat. Ya, dia lepas peluang. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, sebenarnya nak cakap bab puasa, banyak daripada kita kadang-kadang kita lupa sebenarnya puasa ni adalah satu ibadat yang pahalanya besar di sisi Allah Ta'ala. Ya, di dalam satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, semua amal anak Adam ni, amalan kita ni, solat, zakat, haji, jihad, berbakti kepada kedua orang tua, pahalanya sudah ditentu, kadar tu dah tentu dah. Maksudnya satu pahala Allah gandakan antara 10 hingga 700. Mana dah ditentu dah. Ibaratnya kalau dalam surah kita malam ni kita nak buat majlis penganugerahan pada jemaah kita lah. Hamper penuh lepas tu. Hamper dapat sama je nilai RM70 lah. Tak ada lebih, tak ada kurang. Semua RM70. Tapi tuan pengurusi kata ada satu hadiah special daripada dia dan juga AJK dia kata nak beri. Mestilah tak sama dengan orang depan tu. Sebab dalam hadis ni kata kecuali puasa, kata Allah, kecuali puasa, kerana ia milik aku dan aku membalasnya langsung. Orang lain tu Allah tentu dah 10 ke 700. Yang ini Allah kata kecuali puasa, kerana ia milik aku dan aku membalasnya langsung. Dia meninggalkan syahwatnya, makanannya, minumannya kerana aku. Orang yang berpuasa akan aku berikan, kata Allah, 2 kegembiraan, iaitu kegembiraan pada saat dia berbuka puasa, hilang laparnya, hilang dahaganya, dan juga kegembiraan pada saat dia bertemu dengan Tuhannya. Dan ketahuilah bau mulutnya orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada bau kasturi. Sebab tu tuan-tuan, puasa ni menjadi sunnah utama Nabi-Nabi terdahulu. Nabi dulu-dulu, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Yahya, Isa, semua Nabi-Nabi ni sangat akrab dengan ibadat puasa. Dan puasa ni sebenarnya memang menjadi sunnah Nabi-Nabi juga. Sebab puasa Ramadan ni bukan kita saja umat Islam diperuntukkan, umat terdahulu juga diperuntukkan puasa ni. Dalil surah Al-Baqarah ayat 183. Itu dalil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Orang-orang sebelum kamu itu Imam Ibn Jarir At-Tabari menyatakan adalah ahlul kitab. Ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Ahlul kitab ini adalah keturunan Nabi Ibrahim daripada ibunya yang pertama, daripada isterinya yang pertama, iaitu Sarah. Daripadanya datang siapa? Nabi Ishaq. Daripada Nabi Ishaq datangnya Nabi Yaqub. Nabi Yaqub dia ada masalah dengan abang kandung dia.
yang lahir sama tu. Sebab puncanya abang kandung yang rasa tersisih tadi mengancam Nabi Yaqub, diperintah oleh bapanya Nabi Ishaq pergi ke Padang Aram, balik ke Babylon tempat asal, bertemu dengan bapa saudara, menikah, dapat 2 isteri, kemudian menikah pula dengan 2 hamba, 4 isteri. Perjalanan pulang mendapat anugerah Bani Israel. Israel itu dan anugerah Allah kepada keturunan Nabi Yaqub. Kepada Nabi Yaqub dan keturunan. Itu yang asal Bani Israel itu. Dan mereka sebagaimana juga keturunan daripada putera yang pertama, daripada ibu yang kedua, putera yang pertama Nabi Ismail alaihissalam, 14 tahun lebih tua daripada Nabi Ishaq. Tapi tak dikurniakan kitab. Kitab ni banyak kepada ahlul kitab tu lah, Taurat, Zabur, Injil diberi. Imam Ibn Jarir kata perintah syariat 1 bulan Ramadan ini adalah ajaran Nabi Ibrahim. Zaman Nabi Ibrahim dah pun berpuasa 30 hari. Cuma soalannya, kenapa hari ini ahlul kitab ni tak puasa Ramadan? Kenapa? Itu persoalan. Kenapa begitu? Dan kalau kita buat cross check, betul tak apa yang Ibn Jarir At-Tabari kata, Imam Tafsir ni kata, betul ke tidak? Adakah dulu Ibn Jarir At-Tabari ini dia membuka Alkitab? Adakah dia membuka Bible? Dia membuka kitab-kitab orang Yahudi? Sebab kalau kita tengok dari sudut perspektif ilmu muqarranah al-adiyah, kita buka kitab-kitab orang Yahudi ni, kita buka lah kitab Perjanjian Lama, kita buka teks Masoretik, kita akan jumpa puasa Ramadan yang disebut dalam kitab-kitab ni ada punya. Betul antaranya adalah kitab Perjanjian Lama yang kalau tuan-tuan bedah siasat kitab ni, kalau mengaji bidang ni lah, bedah kitab ni, Jeremiah, The Book of Jeremiah, satu kitab yang cukup menarik. Di dalam itu disebut puasa 30 hari pada bulan ke-9. Bulan 9 ni bulan Ramadan. Malah dalam kitab ni juga, The Book of Jeremiah ni juga, pada chapter yang ke-10 ayat 5, ayat 2 hingga ayat 5, disebut larangan membawa pohon Christmas masuk dalam rumah. Sebenarnya Jeremiah tu apa? Jeremiah tu apa? Nabi orang Bani Israel yang tidak wajib kita ketahui. Ada nabi-nabi yang wajib kita ketahui, ada yang tidak wajib kita ketahui. Tapi nabi orang Bani Israel ini ada 70 orang. Menurut ahli kitab lah, dia kata ada 70 nabi dia. Dan zaman Allah utuskan Nabi Jeremiah ini adalah sesudah kewafatan Nabi Sulaiman alaihissalam, dan kerajaan Bani Israel terbelah 2, kerajaan utara, kerajaan selatan. Kerajaan selatan satu kerajaan yang istimewa, dipanggil kerajaan Yehuda. Kerajaan Yehuda ni satu kerajaan istimewa. Tapi ada satu penyakit ahlul kitab ni. Pada zaman pemerintahan seorang raja namanya Yoyakim. Yoyakim ni seorang raja Yahuda. Orang Bani Israel ini dia suka melakukan bid'ah, dia buat bid'ah. Antaranya adalah dia menyembah berhala yang disembah oleh orang Palestin. Orang Palestin dulu kafir, menyembah berhala. Yang menyembah Allah orang Yahudi, Bani Israel. Jadi tuan-tuan pernah dengar cerita Tolut dengan Jalut kan? Tolut tu apa? Tolut tu raja Yahudi yang pertama pada zaman hakim-hakim. Dia raja pertama. Lepas dia naik jadi raja, yang ganti dia adalah Nabi Daud alaihissalam jadi raja. Lepas Nabi Daud, puteranya Sulaiman.
Jadi Jalut tu siapa Jalut tu? Jalut tu yang Nabi Daud bunuh dengan batu tu. Itu orang Palestin daripada suku Kanaan. Suku kan dia ada dua suku, Kanaan dengan Yabus. Yabus awal ni. Ni Arab apa ni? Arab Aribah, Arab yang awal. Arab yang 2000 tahun lebih tua daripada orang Yahudi. Sebab Yahudi ni datang lewat. Yahudi datang daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim daripada Sam, daripada keturunan Sam tu, orang Arab yang pertama. Selepas satu keturunan datang Arab Aribah. Tapi Nabi Ibrahim datang sebelah keturunan selepas itu datang. Jadi lewat 2000 tahun. Jadi hodok gaduh di Palestin itu, berebut tu Palestin tu sebenarnya tu tanah orang Palestin. Tanah Palestin dia buka lama dah. Nenek moyang dia buka 2000 tahun lebih awal pada Bani Israel. Bani Israel tak boleh claim tu negeri dia walaupun Allah telah janji kepada mereka. Dan kalau kita tengok pada ayat Al-Quran, Allah dah batalkan perjanjian tu. Kerana Yahudi ni dia menjadi bangsa yang sentiasa menentang syariat Allah, menentang perintah Allah. Jadi dalam kitab Jeremiah ni disebut pada chapter 36 ayat yang ke-9, pada bulan ke-9 tahun kelima pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, rakyat berpuasa 30 hari memperoleh belah ihsan Tuhan. Penduduk Yerusalem dan orang-orang yang datang dari kota-kota Yehuda semuanya berpuasa. Dalam kitab ni juga pada chapter ke-10 ayat 2 ke 5 saya sebut tadi tu, dia kata apa? Kitab ni kata, jangan bawa pohon Christmas masuk dalam rumah kerana pohon Christmas itu berhala. Alkitab kata berhala. Ini peliknya orang Kristian tak patut bawa masuk dalam rumah, kita orang Islam bawa masuk dalam rumah pohon Christmas. Padahal Alkitab larang. Dia kata berhala tu, berhala. Apa nama ni, dia seperti berhala di kebun mentimun. Di kebun mentimun, debu Jeremiah kata. Apa maksud berhala di kebun mentimun? Orang-orang tu. Tuan-tuan tengok cerita Musam Jambu kan. Masa Tok nikah kahwin kan, dia balik istana tu dia koyak kan. Dia tengok bertukar jadi permaisuri. Itulah. Debu Jeremiah kata itulah berhala bawa masuk dalam rumah. Dia tengok orang Islam berada buat menyambut Christmas apa semua. Kenapa jadi macam tu? Sebab tak faham. Tak faham kena pergi tengok tazkirah. Orang boleh tolong sampaikan. Itu masalah dia. Jadi tuan-tuan, sebenarnya pada bulan ke-9 tu adalah bulan Ramadan. Sebab apa? Takwim Yahudi dengan takwim hijrah kita ni, dia menggunakan satu sistem pengiraan yang sama. Menggunakan Kamariah. Pengiraan takwim Kamariah. Maknanya bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Akhir ni dia dah wujud 400 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir dah ada dah. Cuma orang Arab di Jazirah Arab masa tu dia tidak ada kalender ni. Dia ada bulan-bulan ni dia ada. Dia kenal lah Ramadan. Dan Arab dengan Yahudi ni sepupu. Cuma bahasa lah berbeza sikit sebutan dia. Tapi masing-masing mengenali Syawal, mengenali Ramadan apa semua tu. Kenapa pada hari ini Ahlul Kitab tidak lagi berpuasa, tidak ada lagi syariat berpuasa dalam agama orang Yahudi? Kenapa tak ada? Puncanya tuan-tuan, kerana ni lah Allah nak menguji Ahlul Kitab ni, adakah betul-betul kamu ni berpuasa kerana Allah ataupun kerana hawa nafsu dan lain-lain perkara. Jadi bulan ke-9 ni Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Rajab, Sya'ban, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, bulan ke-9. Orang Yahudi puasa pada bulan ke-9 dia puasa 30 hari. Jadi Allah nak uji Ahlul Kitab ini dengan menggunakan umat Nabi-Nabi ini dia gunakan Kamariah. Kamariah ni maksudnya pengiraan takwim kita ni berasaskan bumi mengorbit
bulan mengorbit bumi. Bila bulan mengorbit bumi akan berlaku satu fenomena dipanggil perigee Apa maksud tu? Bulan berada jauh daripada bumi, bulan berada dekat dengan bumi. Apa kesan dia kepada pengiraan takwik? Ramadan ini akan bergerak mengikut musim. Dia berubah mengikut musim. Dia tidak tetap. Macam Christmas 31 Disember, tiap-tiap tahun 31 Disember pada musim sejuk. Dia takkan berubah. Sebab apa? Menggunakan takwik orang, menggunakan takwik apa? Syamsiah. Takwik orang-orang kuno, orang-orang yang bukan daripada daripada agama Allah. Orang apa dipanggil? Orang orang-orang orang apa istilah dia? menyembah langit, menyembah bumi, menyembah bulan, menyembah matahari, yang tu panggil apa tu? Orang bukan daripada agama Samawi lah maksudnya, yang patung sebagainya. Dia menggunakan matahari. Jadi sebab itu matahari itu, bumi mengorbit matahari pada kedudukan jejari tetap. Jadi dia tak berubah. Christmas disambut pada 31 Disember setiap tahun. Tapi Ramadan tidak. Ramadan kita sambut tahun ni bulan April kan, musim bunga. 5 tahun daripada sekarang Ramadan akan disambut bulan 2. Kemudian di bulan 1. Bulan 1 tu musim sejuk, dia berubah. Jadi orang Yahudi ni, bila Ramadan itu datang pada musim sejuk, sukalah dia. Sebab malam menjadi panjang, siang menjadi pendek. Jadi orang Yahudi berpuasa pendeklah bilangan jam dia. Pukul 5 sahur, pukul 2 petang waktu Malaysia dah boleh makan nasi dah. Dah boleh buka puasa, boleh kenyat wudu. Jadi sukalah dia puasa masa sejuk, tak penat dan sebagainya. Tetapi apabila Ramadan datang pada musim panas, maka siang menjadi panjang, malam menjadi pendek. Yahudi bersahur pukul 5, dia buka puasa pukul 10 waktu Malaysia. Penat dia kata. Yahudi kata ni mengarut dia. Kita kena buat ijtihad baru. Maka dia panggil semua rabai-rabai apa perkiraan ni, kira untung dia. Tak boleh puasa ni pula musim panas Ramadan ni. Tak tahan kita tangguh dulu. Tangguh Ramadan sehingga Ramadan datang pada musim sejuk. Berapa tahun dia nak kembali semula? 33 tahun. Jadi Yahudi tak puasa Ramadan, dia tangguh selama 33 tahun. Akhirnya apabila datang generasi yang meringan-ringankan syariat Allah ini, akhirnya dia buang tu. Tak payah puasa lah. Ya, hilang tu, syariat hilang. Sebab tu sebenarnya kalau kita tengok dalam Alkitab ni, Bible ni, Nabi-Nabi dulu ni buat seperti orang Islam buat. Tapi hairannya kenapa orang sana tak buat, ahli kitab tak buat. Contohnya Nabi Isa, cara beribadahnya, tata cara beribadahnya, dia sujud kepada Allah. Sujud ni apa maksud? Sujud ni solat. Dalam Gospel Matthew banyak cerita tentang Nabi Isa selepas sujud pada Allah, dia berdoa. Saya mengambil bahasa asal pada Alkitab tu, nak terjemah. Saya tanya orang paling pandai bahasa tu, terjemah kan, Nabi Isa buat apa sebenarnya? Nabi Isa buat gini ke? Nabi Isa maksudnya kalau bahasa Melayu kita mengadahkan tangan, berdoa, mengadah macam ni. Nabi Isa doa gini macam kita berdoa. Dan Nabi-Nabi dahulu bersolat, mereka membasuh tangan dan membasuh kaki sebelum sujud. Maksudnya ambil wuduk sebelum solat. Macam kita buatlah, sama je. Nabi Harun, Nabi Musa dan Nabi Harun membasuh tangan dan kakinya dengan air sebelum sujud kepada Allah. The Book of Exodus chapter 40 ayat 31. Dan Nabi-Nabi ini solat menghadap kiblat. Bukan macam solat ahli kitab ni ikut dah nak buat. Kita solat ni kena ikut kiblat. Tak boleh solat merata, melainkan
kita dalam keadaan darurat, contohnya sesat dalam hutan, musim hujan tu tak tahu ke mana, nak alih ke mana kan. Tak apalah masa tu Allah kata dalam Quran ada sebut. Jadi dalam kitab Sam contohnya chapter 5 ayat 7 hingga 8, ya, nabi-nabi beribadah menghadap kota yang diberkati. Kota yang diberkati itu adalah Baitul Maqdis lah. Ya, ada Al-Iraq Asy-Syarif, komplek yang ada di situ, Masjidil Aqsa yang dibuat pada zaman Nabi, dia dibuat pada zaman Khalifah Umar dulu. Kemudian Kubah Syakhraq yang dibuat pada zaman kerajaan Utsmaniyah, kerajaan Bani Umayyah. Komplek tu yang diberkati, itulah adalah kiblat. Dan Islam, suatu Nabi SAW mengangkat risalah Islam, kiblat pertama kat situ, bukan terus ke Kaabah, tidak, situ dulu. Sampai satu tempoh ya Allah beri tu pindah ke Kaabah. Sebab apa? Masa tu umat Islam terasa nak ke sana lah masa tu. Jadi tuan-tuan, sebenarnya puasa ni adalah ibadah besar pahala sisi Allah, menjadi sunnah Nabi-Nabi dahulu ni sangat akrab dengan puasa. Sekarang Yahudi tinggal apa puasa? Yahudi ada puasa lagi. Puasa dia antaranya puasa Yom Kippur, dipanggil puasa Yom Kippur, dan juga puasa pada 10 Muharram. Yahudi 10 Muharram dia masih puasa. Sebab tu Nabi suruh kita puasa ni, kita buat awal sehari sebelum ada 9, 10 ataupun 10, 11. Sebab nak mengelak daripada bertasyabbuh. Sebab ada dalam satu hadis masa Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi tengok Yahudi ramai Madinah, dia puasa pada 10 Muharram tu. Nabi tanyalah, wahai Yahudi, apa yang kamu buat ni? Dia kata, sesungguhnya pada 10 Muharram ini kami memperingati peristiwa Nabi Musa alaihissalam membebaskan Bani Israel dalam peristiwa Exodus. Exodus tu maksudnya Laut Merah tu. Exodus tu kitab kedua, dia dicatatkan sebagai kitab yang kedua dalam antara kitab dalam lima Taurat dalam Perjanjian Baru. Genesis, Exodus kitab kedua, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, 5 kitab. Kemudian bila kita lain Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 King, 2 King, sampai kitab Malakai, kitab yang ke-39. Sebenarnya itu kitab Yahudi, tetapi Kristian ambil letak dalam first part the Bible, dia letak situ. Dan Roman Katolik tambah 7 kitab, tambah 7 kitab situ, jadi 46, tambah 20 kitab Perjanjian Baru. Jadi dalam Bible version dipanggil Rim dan Duit, ini orang Roman Katolik. Jadi yang terbelah, yang jadi wujudnya versi King James yang ada 66 kitab, sebab dia tolak kitab 6 kitab Perjanjian Lama tu. Salah satu sebab wujudnya Protestan tu ia pecah 1000 tahun selepas persidangan Nicea tahun 325 di Istanbul masa itu, di mana Nabi Isa diangkat menjadi Allah pada tahun 325 Masehi. Selepas lebih 300 tahun Nabi Isa tak ada di muka bumi ni, baru diangkat jadi Allah. Sebelum tu 80% percaya Nabi Isa itu adalah Nabi, 20% saja yang percaya kepada Nabi Isa itu Tuhan, dan 20% itu dianggap sesat masa itu, Ayoping punya ajaran masa itu. Tapi sebab Constantine, Maharaja Rom masa itu, dia berkuasa, dia macam Amerika berkuasa kan, dia telah support Trinity. Jadi selepas digezet di Nicea 325 Masehi, mazhab yang percaya
percaya Nabi Isa itu Nabi itu dah terpinggir. Jadi 3 mazhab besar masa itu. Masa itulah Ebionite, Nestorian dengan Arianism. Ebionite ini adalah mazhab yang dianuti oleh Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal itu dalam hadis Nabi, Nabi kata masuk syurga ada 2 syurga. Macam mana orang Kristian boleh dapat 2 syurga? Dia bukan Kristian, dia pengikut Nabi Isa yang menolak Trinity yang disebut sebagai Unitarian. Sebab tu masa Nabi SAW masuk Isyak panjang pula cerita Nabi Isa Nabi Muhammad tu suatu Nabi, masa Nabi berjumpa dengan Waraqah bin Nawfal tu selepas Nabi di Gua Hira kan. Di Gua Hira tu pada tahun berapa? 610 Masihi Nabi dapat wahyu di Gua Hira tu sudah disebut dalam Alkitab. Dalam Alkitab dah disebut Nabi kat mana? The book of dalam satu kitab itulah namanya The Book of Isaiah. Isaiah, Jeremiah ada sebut kan? Selepas Isaiah kitab Jeremiah chapter 29 ayat 12 disebut Nabi Muhammad dapat wahyu di Guerok. Dia bunyi bini ayat dia, if you give a scroll to someone who cannot read, jika kamu berikan lembaran ini kepada seseorang yang tidak tahu membaca, and you say, kamu kata padanya, read this please, Iqra, and he will answer, I don't know how to read. Dia akan mengatakan, ma ana biqari, saya tidak tahu membaca. Sudah disebut orang Yahudi tahu semua tu. Tahu semua Nabi Muhammad ni tahu semua. Dan mendapat wahyu di Gua Hira tu. Tahu. Tapi dia tidak boleh menerima kerana perangai dia macam iblis lah. Iblis ni dia tak boleh menerima Nabi Adam tu lebih mulia daripada dia. Dia tak boleh terima. Yahudi pun sama perangai iblis. Walaupun dia tahu, iblis tahu Allah Maha berkuasa, kan? Tapi dia tak nak ikut perintah Allah. Yahudi pun sama juga. Sebab tu Allah sebut dalam Quran banyak, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taqtumunal haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukan yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya. Surah Al-Baqarah ayat 146. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaqtumunal haqqa wa hum ya'lamun. Wahai orang-orang Yahudi dan Nasrani yang kami berikan kitab itu mengetahui dan mengenali Muhammad dan kebenaran yang Nabi Muhammad bawa sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Yahudi kenal Nabi ni macam kita kenal anak. Mana saya kenal anak tuan ustaz kan? Ustaz lagi kenal anak kan? Maknanya Yahudi kenal Nabi seolah macam tu. Lebih detail. Dari segi nasab dia, tengok rupa tubuh kenal dah Yahudi. Oh dahsyat Yahudi dia perangai. Afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Al-Baqarah ayat 75. Apakah kamu masih mengharapkan mereka Bani Israel akan percaya kepada kamu padahal seorang dari mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya sedangkan mereka mengetahui. Dan masa Waraqah ni Nabi jumpa Waraqah ni, bila Nabi cerita didatangi oleh makhluk, Waraqah tahun lalu dah Nabi. Tahun lalu dia Waraqah kata apa? An-namusul akbar allazi ja'a bila Musa bi Imran. Wahai Muhammad, makhluk yang datang pada kamu itu namanya An-namusul akbar, ketua segala para malaikat yang pernah datang bertemu Nabi Musa alaihissalam. Lalu dia kata pada Nabi, wallazi nafsu rabbik kata biyadi laqad ja'aka an-namusul akbar allazi ja'a bila Musa allazi kana ya'ti Musa al-tanabiyyu hazihi ummah wala sawfa tukazza wa tuzza wa tukhruju wa tuqat. Dua ayat terakhir disebut
wala in adraktu zalikal yaum, jikalau aku masih hidup sampai tiba masanya, la amsurannallah anusma ya'lamu, aku pasti akan menolong kamu wahai Muhammad dengan pertolongan bersungguh-sungguh. Walaupun masa itu dia tak boleh bangun, dia stroke masa itu, mata buta masa itu, tapi semangat dia. Dan bila Warqah mati, sahabat kata Warqah masuk neraka, Nabi pun tegur sahabat. Nabi kata apa? La tasubbu Warqah bin Naufal fa inni qad ra'aitu lahu jannah aw jannataini, janganlah kalian mencaci maki Warqah bin Naufal, sebab sungguh aku telah melihat satu atau dua syurga baginya. Dia Abiyana, Nabi belum angkat risalah lagi, dia Kristian, tapi kenapa dapat syurga? Sebab Kristian yang benar, ya, agama bukan Kristian yang benar, agama Nasrani yang benar. Perkataan yang betulnya Nasrani, bukan Kristian. Agama yang Allah sebut dalam Quran, dan Quran Allah sebut Nasrani, Allah tak sebut Kristian. Perkataan Kristian ni datang lewat sesudah Nabi Isa mati lama, diangkat langit lama, baru timbul Kristian. Kristian ni dia perkataan Christ, pengikut Jesus Christ. Itu maksudnya. Jesus Christ itu apa? Christ apa? Christ itu maksudnya Mesias. Christ ini orang yang diurat dengan minyak, yang diangkat sebagai pemimpin. Jadi kata Christ itu daripada budaya orang Yahudi. Panjang apa? Bukan. Cross ni, salib ni sebenarnya bukan lambang diambil daripada salib Nabi Isa, bukan. Salib ni sebenarnya adalah lambang Tuhan Matahari, Dewa Mitra. Tak, Nabi Isa disalib, memang disalib, tapi yang disalib itu bukan Nabi Isa, Allah tukar wajah dia. Itu orang yang memfitnah Nabi Isa, musuh dia, sahabat dia yang khianat pada dia itu. Salib orang Yahudi ini tiup sah. Dia tiup sah, dia bukan tiup cik, dia tiup sah. Jadi salib ni sepatut lambang macam tiup sah kalau ikut peristiwa tu. Tapi salib yang macam tu, yang tiup kecil tu, lambang dewa. Pada asalnya agama Nasrani ni lambang ikan. Sekarang juga ada juga dia buat gambar solid, nampak ada gambar orang. Itu imajinasi dia lah. Imajinasi. Hakikatnya tidak berlaku. Nak ulang panjang lagi aku seminat. InsyaAllah waktu lain, insyaAllah Ustaz. Kalau sekadar nanti silap faham. Banyak orang salah faham. Tapi sebenarnya benda tu saya tak tahulah. Saya ramai kawan-kawan saya di dalam kajian akademik ni kan. Saya ada student PhD saya baru dulu dah dapat PhD dari Jazar, United Nations punya staff Kristian. Tapi dalam kita dia menyelia dia tu kan, kita pun sebenarnya kalau dia betul-betul tengok Alkitab tu, dia akan menemui kebenaran Islam. Tapi tak tahu lah kenapa kita Mungkin dia tak baca kitab, kita baca Quran. mungkin. Tapi kalau dia baca betul-betul, dia faham. Saya baca Alkitab masa saya belajar universiti dulu, sebab roommate saya ni orang Kristian. Saya ambil baca. Kawan-kawan nasihat, jaga dia baca. Tapi dia masuk Islam akhirnya. Dia masuk Islam. Bukan saya masuk Kristian, dia masuk Islam. Bila kita baca tu, kita tengok menarik benda tu. Sebab dia masa tu Bible bahasa Melayu. Sebab kalau English mungkin masa tu kita tak baca, kita payah faham masa tu kan. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillah.